Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertemuan kita dalam rancangan Bicara Mufti menjanjikan perbincangan ataupun kita mengupas tajuk-tajuk yang penting untuk dijadikan santapan rohani kita supaya kita menjadi orang-orang yang diradai Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah dalam keadaan yang dirahmati dan diradainya. Jadi pertemuan kita kali ini kita bincangkan satu tajuk, memahami keutamaan. Apa bunyi keutamaan tu para penonton yang dihormati sekalian. Kita nak kena faham apa dia keutamaan dalam hidup kita. Bila kita bercakap memahami keutamaan ini, dalam hidup kita ini para penonton yang saya hormati, kita sentiasa berhadapan dengan cabaran-cabaran, corak kehidupan yang berbeza, keperluan-keperluan hidup ada saja. Setiap hari tak boleh bebas, bangun tidur je ada je yang kita hadapi. Ada masalah, ada suka duka, ada senang, ada susah yang kita hadapi. Ada ketika kita dalam keadaan resah gelisah, ada ketika kita dalam keadaan tenang tenteram, 1001 macam yang kita hadapi. Maka keadaan ini sudah pasti memerlukan kepada kekuatan diri kita sendiri untuk menentukan keadaan kita pilih mana yang terbaik dalam hidup kita. Di sini para penonton yang dihormati sekalian, kita perlu ada kemahiran. Kemahiran untuk membuat keputusan yang paling baik dan tepat dalam hidup kita. Kerana kalau kita dah buat satu keputusan yang salah, ia boleh mengheret kepada keputusan-keputusan yang juga salah dalam bidang yang lain. Sebab itu kita perlu pandai memilih keutamaan dalam hidup kita. Dan justru keadaan ini memerlukan kita dan sebagai satu keperluan kita memahami keutamaan ini dalam semua perkara yang melibatkan diri kita supaya kita dapat mendahulukan yang utama. Mana yang lebih penting, mana yang lebih segera, mana yang lebih utama dalam hidup, dan begitulah seterusnya dalam hal lain. Saya mengambil contoh dalam bidang ibadah misalnya antara solat sunat dan juga dengan solat fardu. Sudah pastilah kita memerlukan, sangat perlu kita mengutamakan atau mendahulukan solat fardu. Solat sunat itu kita kemudiankan, dah selesai segala, kita mampu untuk melakukan solat fardu, maka kita tengoklah dalam amalan-amalan itu solat sunat. Dan bolehlah dalam hidup kita ni sehari kita buat juga 5 waktu itu, di samping itu kita buat solat-solat sunat. Dan antara contoh yang kita ambil misalnya ialah antara solat sunat Idul Fitri dengan solat subuh misalnya. Keutamaan ialah pada solat subuh kerana ia fardu. Solat subuh itu fardu, 2 rakaat je. Dan namun kalau kita lihat, ada orang bila dia sampai hari raya Idul Fitri ke Idul Adha ke, dia solat sunat Idul Fitri tu, tetapi solat subuh tidak. Terbalik kan? Sebab solat subuh tu kan fardu. Sepatutnya subuh itu yang fardu ditunaikan dulu. Tunaikan, bukan pergi semayang sunat Idul Fitri saja. Bagus, paling afdal pergi dua-dualah. Maknanya solat subuh dia pergi, dia tunaikan, dan solat sunat Idul Fitri pun ia pergi. Itu yang terbaik. Tapi orang yang songsang dalam hidupnya tadi, solat subuhnya tidak, tidur berdengkur lagi. Tapi bila datang solat sunat Idul Fitri, alhamdulillah lah dia bangun tidur. Maknanya dari sudut itu dia menunaikan solat, tetapi solat sunat sayangnya tidak solat subuh. Itu pastikan. Jadi inilah antara contoh kalau kita melihat yang disebut tentang keutamaan. Dan begitu jugalah dalam contoh-contoh yang lain. Kalau kita silap seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita melakukan satu kesilapan yang boleh menyebabkan kita terjebak dalam membuat keputusan yang salah dan silap dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nak tarik balik bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah silap sikit nak tarik balik kesilapan itu, agak sukar kita nak kembali kepada keadaan yang kita inginkan tadi. Maka bila dah silap itu, kita memanglah kita kena bertaubat, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ia memerlukan kepada kekuatan-kekuatan diri kita. Jadi saya yakin tajuk memahami keutamaan ini banyak mungkin tersarang dalam pemikiran para penonton, ada soalan-soalan. Jadi saya buka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya. Ada tak soalan? Silakan. Assalamualaikum. Saya Hamsiah binti Nen dari Kampung Tubuhan Melayu ingin mengajukan satu soalan. Memahami keutamaan. Di pendapatan di kalangan kita memberi keutamaan kepada perkara renting atau perceraian dalam berbanding perkara asas. Terima kasih. Terima kasih pada soalan tu Saya faham begini, maksudnya ada di kalangan kita ni dalam hal-hal mengutamakan perkara ranting, kecil-kecil, ceraian-ceraian.
tapi meninggalkan perkara asas kadang-kadang. Itu maknanya dalam keadaan kita tidak betul dalam memberi keutamaan. Sebenarnya sepatutnya kita berikan yang asas itu keutamaan. Yang ranting-ranting itu adalah maknanya sebagai satu tambahan dalam pendetailan ataupun penjelasan dengan cara yang lebih jelas lagi. Jadi kalau kita lihat Islam ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul untuk menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah peranan Nabi Muhammad sebagai rasul, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ulama pula ialah golongan yang mewarisi tugas kenabian. Tugas-tugas kenabian tersebut untuk menyampaikan Islam kepada seluruh masyarakat dengan cara yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Justru kita dapati pendekatan ulama memang mereka akan mengutamakan perkara-perkara asas dalam agama. Kerana itu memang pasti. Perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara fardu, itu memang merupakan tugas para ulama untuk menyampaikan. Namun dalam masa yang sama ceraian-ceraian ataupun perkara-perkara ranting itu tak boleh juga kita biarkan. Kerana ada di antaranya adalah merupakan penyempurnaan untuk memahami perkara yang asas. Namun demikian dalam keadaan ini kadang-kadang ada di kalangan kita salah penerimaan dan juga salah pentafsiran terhadap satu-satu isu. Misalnya dalam perkara yang berkaitan dengan iman yang tepat. Iman yang suci murni, ini perlu kita ambil perhatian. Ibadah yang fardu, dari segi asasnya inilah perkara yang utama. Penunaian ibadah fardu, 13 rukun semayang dan sebagainya itu, yang sebagainya. Kita hendaklah mengambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim yang menggambarkan bahawa kebaikan itulah keimanan kita yang sangat asasi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bukanlah menghadapkan wajahmu, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat sebagai satu kebajikan tadi. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan-kebaikan itu ialah kamu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Inilah yang penting. Maknanya bila kita bicarakan soal keimanan yang tepat, ibadah-ibadah yang fardu itu, maka inilah keutamaan daripada kita kadang-kadang berbincang soal ranting-ranting, ceraian dan sebagainya. Sehingga ada masanya kita memakan masa yang terlalu lama untuk membincang perkara seumpama ini. Orang dah pergi jauh dah dalam melakukan sesuatu perkara, dalam mendalami ilmu agama ini sendiri. Tapi kadang-kadang kerana tidak memahami keutamaan, menyebabkan kita silap langkah, sehingga kita dalam keadaan memberikan masa yang banyak dalam perkara-perkara yang kecil, tapi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara besar yang perlu diambil perhatian oleh kita sebagai umat Islam, khususnya dalam kita memastikan bahawa apa yang kita lakukan itu adalah suatu yang tepat dan diredai Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencapai kebahagiaan dunia dan juga di akhirat kelak.